Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li 'amali. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita akan sambung tajuk pengajian fiqh wanita kita, fiqh al-mar'ah, fiqh lil mar'ah. Baik, muka surat 185. Hak wanita dalam pernikahan. Kita tahu dalam pernikahan wanita-wanita ataupun isteri-isteri tadi juga diberikan hak oleh Islam. Jadi wanita-wanita sebelum bernikah sepatutnya mempunyai ilmu tentang perkara-perkara ini supaya bila dah bernikah dia tak terasa dia ni dianiaya ke apa ke kan. Kalau rasa dianiaya, dia boleh bersuara. Sebab tu dia ada saluran. So Islam ni adalah sebaik-baik agama. Dia tak ada menindas wanita, tak ada. Ataupun melebih-lebihkan lelaki, tak ada gitu. Kita kena faham konsep-konsep yang dibawa dalam Al-Quran tu, kena memahami secara mendalam. Bukan secara literal ayat tu. Kalau kita faham literal gitu, tu yang membawa maksud yang salah. Baik. Tengok, hak dalam pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Boleh tengok wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, iaitu manusia. Manusia tidak boleh berkahwin dengan jin. Manusia tidak boleh berkahwin dengan haiwan peliharaan. Kan? Walaupun itu dia terjadi dah di dunia-dunia barat kan. Tetapi kita dalam Islam mesti jenis sama. Manusia kahwin dengan manusia. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Rumah tangga ni adalah untuk dinikmati, untuk kita enjoy sepanjang kita berkahwin tu. Bukannya satu beban. Tak sukalah, itu tak boleh. Jadi itu dia tak bahagia. Setiap hari dia akan fikir macam mana aku nak lari daripada rumah tangga. Tapi kalau dia rasa dia enjoy rumah tangga dia, setiap hari dia akan buat something new. Ataupun yelah, kita ni tak boleh kata Ustazah gaduh-gaduh ni macam mana. Gaduh-gaduh ni asam garam lah, indah. Selisih faham kan, itu indah, betul tak? Tapi bukan tiap hari selisih faham. Bukan setiap hari gaduh, itu tak indah. Kan ada marah-marah sikit kat anak, itu nanti anak-anak dia akan kenang balik bila dia dah besar. Dulu mak lalu marah kita pasal benda ni kan. Eloklah kan kalau tak, kita selalu akan buat benda yang salah. Tapi kalau tak marah langsung, tak marah aja, tiba-tiba dah tua anak tu marah. Mak ni tak pernah marah kita, kenapa dia marah? Satu pengalaman dan juga pembelajaran sebenarnya untuk anak. Begitu dengan rumah tangga kita tadi kan. Ada kalanya isteri mengajuk, suami pujuk. Yang tak best tu bila mengajuk, suami tak pujuk-pujuk. Kan? Yang tu dia kata tak best tu. Sebab apa? Sebab tidak menikmati rumah tangga tadi. Suami pun dia rasa kalau isteri mengajuk ni macam pernah mengganggu dia je. Kan? Patutnya dia pun kena tengok juga, kenapa isteri mengajuk? Bawa lah 3 tangkai bunga ke untuk pujuk. Bawa bunga teh ayam, memang dia mengajuk lagi teruk lah. Baik, sambung. Bila Allah sebut Allah jadikan wanita-wanita tadi dari jenis lelaki sama, kemudian wanita tadi itu dipilih menjadi isteri tadi tu
untuk mententeramkan jiwa lelaki tadi tu, suami. Maknanya dalam perkahwinan tu isteri pun dah tenteram. Bila berkahwin tenteram kan? 2/3 agama tu sudah lengkap kan? Maka Nabi juga bersabda dalam bab pernikahan ni, Nabi sebut ya ma'syaras syabab man istata'a minkum bil ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Apa dia kata? Apa Nabi sebut? Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah. Sebab menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup lagi nak bernikah, hendaklah dia berpuasa kerana puasa dapat mengekang syahwat. Sanggup tu maknanya tak mampu. Tak mampu langsung nak nikah. Maka disarankan supaya berpuasa. Tapi kalau dah menikah, nak nikah lagi? Oh, sudah viral ni sekarang. Kan? Puasa lagi. Kan kena puasa lagi. Kalau dah 19 kali nanti orang ajak menikah macam mana? Kan? Baik, hikmah Allah dari mensyariatkan pernikahan itu. Apa hikmahnya Allah syariatkan pada kita ni? Orang perempuan ke, lelaki ke, ya? Allah syariatkan pernikahan ni untuk apa, ya? Satu, nak meraih kenikmatan secara syar'i. Maknanya nak menikmati nafsu tadi tu disalurkan dengan cara syarak. Kan? Nafsu ni boleh dinikmati dalam bukan syar'i, tapi boleh juga nafsu itu dinikmati dalam cara syar'i, iaitu pernikahan. Ya? Sama ada untuk lelaki ataupun wanita, dua-dua memerlukan juga, ya. Pasal apa? Sebab nafsu ini adalah apa? Dia panggil apa? Aksesori. Allah jadikan manusia ni ada aksesori itu nafsu. Nak buang tak boleh. Kita beli Myvi, saya tak nak pakai steering Myvi, nak pakai steering Honda contoh. Kita pun telefon Pro 2, saya nak booking kereta, steering tak nak. Kan? Mana boleh kita sebab dia datang all in one. Kita juga manusia gitu. Allah datangkan all in one. Nafsu tu aksesori. Tapi cara nak bimbing nafsu tadi macam mana? Itulah iman tu dia kena kuat. Jadi bila iman tu kuat, dia duduk atas, nafsu duduk bawah. Dia akan berjaya, kekang. Tapi kalau iman kita tak asah bagi kuat, dia akan duduk bawah, nafsu duduk atas. Jadi siapa yang kena tekan ke bawah? Iman kena tekan ke bawah. Nampak tak? Sebab tu Allah jadikan manusia tadi all in one, complete, ada aksesori nafsu. Allah jadikan manusia ni ada iman. Dan iman pula kita tak boleh pakai iman kita dah dua dulu. Kan? Percaya pada hari kiamat, yang dah jadi dua dulu. Kan? Kita kena upgrade lah. Dari semasa ke semasa kena upgrade. Walaupun kita ni selalu buat khilaf, lalu silap. Manusia biasalah kan, memang selalu silap. Itu luar biasa kalau tak silap. Nabi saja yang maksum. Kalau manusia ni Nabi seorang saja yang maksum. Malaikat tak kategori kita. Kita ni manusia ni, kalau kena manusia memang ada khilaf. Maknanya apa? Kita memang kena upgrade iman supaya kesilapan tu tidak buat berulang kali. Kita semua ada kan? Ada pengalaman kita kan, sedar tak sedar buat dosa, buat silap. Jadi orang yang terbaik ialah bila dia tahu dia silap, dia akan baiki. Kembali ke atas track semula. Tadi ibadat tadi, yang buat silap tadi, ibadat dia jatuh. Dia jatuh, jalan-jalan terjatuh. Naik balik. Jangan jatuh lama sangat kat bawah tu. Boleh faham tak? Itu macam analogi lah. Kita ni on track nak ke syurga insyaAllah. Dalam kita nak ke syurga tu kan, macam-macam lah benda kan dalam hidup kita ni kan. Sama ada kita didatangi dengan mihnah ataupun tribulasi, ataupun kita mendatangi mihnah tu. Maksudnya godaan tu. Ada godaan yang mendatangi kita, ada kita yang mendatangi godaan tu. Biasa kita mendekati nak tengok, nak try, kan. Begitu. Jadi bila kita terjerumus, kita akan bangun balik, on track balik.
Jadi jangan lama-lama sangat gitu. Khilaf ni memang Allah jadikan kita manusia ni khilaf. Dia tidak al-insan la yakhlu min al-khata'i wa nisyan. Manusia ni tak sunyi dari khata, salah, nisyan, lupa. Dua-dua perkara inilah yang buat kat manusia tu ada sifat-sifat manusia, salah, lupa, salah, lupa. Jadi kalau kawan kita salah, jangan cepat sangat kita melenting. Kita memang selalu buat salah. Orang yang baik ialah bila salah dia betulkan salah dia. Gitu. Baik, sambung semula. Baik. Hikmah Allah syariatkan nikah satu ialah boleh menyalurkan nafsu secara syar'i. Nafsu itu dinikmati dengan cara pernikahan tadi syar'i. Dalam syarak maka syar'i. Baik, yang kedua mendapatkan keturunan kerana manusia mengalami regenerasi, maknanya generasi, legasi mestilah melalui pernikahan. Dengan pernikahan adanya anak lahir kan, barulah dia boleh berkembang biak keturunannya. Masa mak kita, ayah kita, atuk kita dulu kan, atuk pada atuk kita sampai kepada kita dah berapa generasi dah, betul tak? Itu maksud dia kan. Tapi kalau tak mau dia buat tak tahu je, dia ada sebab-sebab nikah ni yang wajib. Ketika bila dia wajib? Ketika bila dia jadi sunat. Ketika bila pula jadi makruh? Dia ada tu. Wajib nanti kita tengok kat sebelah tu. Sebab dia tak boleh kekang sangat dalam nafsu dia. Tak boleh sangat ni. Itu wajib. Memang itu wajib. Sunat kalau dia sudah ada maksud kemampuan. Maksudnya okey, sunat lah. Kalau makruh pula, bimbang dia kalau dia bernikah, ibadah dia jadi ke laut ni. Ke laut ke? Terus tak ada. Berseronok-seronok terus tak ada. Kalau kita tengok sejarah ulama, siapa yang tak nikah? Imam An-Nawawi tak nikah. Betul? Macam tak confident dia jawab. Jadi ulama dia pun ada alasan yang tersendiri kalau mereka tak bernikah, ya. Kalau kita nak cipta alasan tersendiri tak bernikah, kita tak cipta alasan lah. Tapi kita kena faham satu, nikah kan Allah yang tentukan kita nak bernikah. Jangan kita duk pressure orang yang tak nikah ni, bila nak nikah, dah nikah, bila nak anak, ya. Bila nak satu, bila nak tambah lagi. Memanjang tak kena. Dua je, alang-alang biarlah ramai. Ramai je. Kenapa ramai sangat zaman sekarang tak boleh nak ramai-ramai? Kan sebut tak kena. Kan betul kan? Jadi kita ni masya-Allah ikutlah landasan Islam. Jadi kita tidak tak sibuk nak cari orang lain punya kekurangan, ya. Baik, sambung. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum. Maksudnya apa? Nikahilah wanita-wanita subur dan penyayang kerana sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Bila kita tengok kat situ, wanita saja ke? Kita maksudnya kalau lelaki ni entam ni lah yang berlambak tu boleh ambil je ke? Maksudnya begitu. Adakah begitu? Ada, bukan begitu. Kalau sebut nak pilih wanita yang subur, yang penyayang, sama jugalah dengan lelaki juga yang penyayang. Habis kalau dia nampak kucing baling dinding, kena tengok juga ni sifat-sifat panah barat ni. Dia eksperimen kat kucing dulu. Selagi kadang bila berkahwin kadang kita risau yang ni. Benda perkara ini bukan kita kata dia ni keturunan dia bengis-bengis. Mungkin dia pun bengis. Kadang-kadang bengis itu tidak diwarisi. Tapi ada hadis sebut perangai itu akan diwarisi juga. Sebab tu kena pilih keturunan yang baik. Tengok mak ayah ni penyayang, baguslah, tengok anak dia pula. Kadang-kadang mak ayah penyayang, anak tak penyayang pula. Kadang mak ayah masya-Allah. Saya pernah Allahumma salli ala Muhammad, pernah baca satu artikel kisah benar. Mak dan ayah ni dua-dua perompak. Macam kita panggil besar-besaran punya pekerjaan, perompak.
anak dia masya-Allah. Kita kata ada mak ayah ni masya-Allah, hafizah anak dia masya-Allah juga. Ya. Jadi tapi bukan ni kita kata alah tak semestinya pilih calon baik nanti anak baik. Kita pun tak boleh juga pakai dalil gitu. Tak boleh nah. Lepas tu kita kena ada ilmu, kena belajar. Pilih suami yang penyayang. Bagus. Pilih isteri yang penyayang, alhamdulillah. Jadi anak tu tidak membesar dengan kata-kata tohmahan, dengan herdik, pekik kan. Dia akan menimbulkan kesan psikologi yang tidak baik pada anak-anak. Dah besar nanti. Kesian kan? Memang kesian. Jadi kita jangan kata zaman dulu boleh tengking-tengking tu. Zaman dulu dia tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan. Kita kata gitulah. Pendidikan ketika itu lebih kepada pengalaman hidup kan. Dia lebih kepada survival masa tu kan. Dan masa sekarang survive, nak kena survive juga. Tetapi orang sekarang ni lebih banyak peluang untuk mendapat ilmu. Betul tak? Jadi tak bolehlah kita bawa perkembangan mendidik anak-anak yang zaman 60-an, generasi X ni, yang X ni macam Ultraman tu kan. Dia tak kasih tanya soalan langsung, tak boleh, jangan kan. Dan kita bawa yang tu sahaja. Tak boleh lah ya. Sebab tu perlukan ilmu. Tak nak jadi generasi X tadi kena ilmu, mesti ilmu gitu. Baik, sambung. Anak-anak memerlukan pendidikan. Kalau ada sebut anak-anak memerlukan pendidikan, maknanya siapa yang kena bagi dulu? Mak lah dengan ayah. Habis kalau mak dengan ayahnya pun tak ada pendidikan, macam mana? Pendidikan yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Mesti pendidikan pertama agama. Nak bagi anak kenal Allah. Bukan di darjah 1 baru bagi dia kenal Allah. Dalam ni kandungan lagi ni. Dah kena cakap kat dia dah. Perkenalkan dia dengan Allah. Yang menjaga dia dalam perut ni Allah kan? Begitu. Bila dia keluar, barulah dia ada connection yang cantik. Jangan sampai darjah 1 masuk sekolah baru dia belajar dengan cikgu kat sekolah. Sayangnya kalau kita ada anak, Al-Fatihah pun kita tak ajar anak kita. Jadilah kita orang yang pertama ajar anak kita Fatihah. Dah buat insya-Allah kan? Jadilah anak kita orang yang pertama yang tasmi' anak kita Fatihah. Jadilah kita orang pertama yang tengok anak kita ni solat, yang nak baiki dia solat. Kita orang pertama. Menjadi bukti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita jawab tahu, nak kita cakap dekat Allah nanti. Ibu saya. Bukan cikgu saya. Cikgu saya ibu tu, bila kata ibu tu dia lah cikgu yang pertama anak kita. Maksud kita ni kena letak nama kita ni di atas. Cikgu-cikgu tu baru di bawah. Mak dengan ayah dulu. Jadi mak ayah kena ada ilmu. Nak bagi pendidikan kena ada ilmu. Pendidikan penting. Baik, bagi pengajaran pada anak-anak, ibu ayah. Nak bagi arahan-arahan yang tertentu, ya. Arahan tu nampak macam kasar, macam apa? Macam kerah pun macam nyuruh pula guide lah yang tertentu pada anak. Mak ayah lah. Bukannya mak ayah hiduplah macam-macam yang nak hidup. Yang dia boleh hidup. Kan mana ada mak ayah gitu kan? Yang boleh, yang tak boleh. Betul tak? Bangun pagi apa nak buat? Ke tak bangun pun tak apa. Tidur. Ada tidur. Tidur. Ada juga yang mak ayah yang jenis cuti tak apa, biarkan anak tu tidur lama sikit. Sian. Apa sian tak tahu lah. Sian anak tak solat kan? Sian, biarlah dia tidur lama sikit. Yang benarnya dia tak nak rumah tu bising. Kalau bangun kan pening kepala dia. Ya. Biarkan dia tidur lama sikit. Lagi lama lagi bagus. Jangan buat macam tu ya. Tak betul cara tu. Baik, seorang ibu adalah tulang belakang dalam menjadikan anak tu ada pendidikan. Dapat asuhan. Itu tulang belakang ibulah. Seorang penyair berkata, bukan bermakna ayah tak bagi pendidikan, ayah kena sama-sama. Tapi sebab ibu ni kan dididikan daripada perut lagi. Sebelum keluar tu, suara kita yang setiap hari ni mana pernah tinggal. Bawa aku lu gila kan. Kitalah yang didengarnya. Sebab tu kalau kita tengok dapatan kajian kan, sama di barat. Kita kalau sebut barat ni jangan kita ambil contoh, bukan gitu. Maksudnya mereka buat. Di Israel kan. Mereka ni buatlah. Bila isterinya mengandung, hamil, suami isteri ni setiap hari buat latihan matematik.
nak bagi anak tu cerdik. Tiap-tiap hari buat latihan matematik. Kita buat juga baca Quran. Baguslah. Pastikan khatam. Banyakkan mentarbiah diri sendiri. Macam gitu. Banyak membaca. Banyak baca, banyak ambil. Tapi kalau buat matematik ni, dia memang ada bukti signifikan yang menunjukkan anak tu lebih cerdik. Ustazah mengandung anak pertama dulu, kebetulan Ustazah balik pada belajar. Jadi Ustazah bertugas di pusat pendidikan Islam lah. Pusat pendidikan Islam. Dan di situ, masa tu adalah macam guru-guru pada institut ni akan praktikal kat situ kan. Semasa tu Ustazah buat tahun pertama tu, Ustazah mengajar mental arithmetic. Mengajar matematik dan menggunakan tangan, kan? So student Ustazah yang pra sampailah kepada yang sekolah rendah tu, yang tuition datang. Yang pra sekolah Ustazah ajar matematik 6 tahun, dia boleh buat homework budak dia 4. Memang kacang lah pada dia. Ustazah ajar budak dia 4 ni kelas tuition matematik. Dia macam slow. Ustazah panggil yang pra sekolah 6 tahun tu datang kat sini ajar abang dia. Dia tulis kat whiteboard tu, bukan main laju lagi. Memang laju. Jadi kesan apa? Kita kesan. Anak kita memang dia cakap dulu tu. InsyaAllah. Cuma dia kena polish lah. Tapi kalau dia melebihkan, dia cakap dah ada kelebihan tu, tapi kalau dia melebihkan diri dia kepada bahagian lain tu, dia kena polish lah. Gitu. Nak cerita tadi tu, dia peka. Pada cakap kita tu, macam kita kata, tolong ambil bantal, umur 8 bulan dia faham arahan. Dia berjalan umur 18 setengah jalan. Umur 18 bulan setengah masa tu dia dah jalan dah. Kalau umur 10 bulan tu dia sangat faham apa sahaja kita cakap kat dia. Umur 9 bulan dia sangat faham. Kita kata ambilkan bantal, dia boleh pergi jalan. Sebab dia berjalan, dia ambil bantal, dia erik. Jadi masa umur 4 bulan Ustazah dah mengajar dekat whiteboard rukun iman, rukun Islam. Jadi bila dia masuk sekolah ada satu dia dah tahu tu semua. Bila cikgu sebut macam dia recall benda tu. Gitu. Sebab Ustazah dia yang tanya Ustazah. Dia kata, Ustazah dah ajar dekat rumah ke? Ustazah kata, tak. Ustazah teringat, masa dia kecil. Selalu sebut, selalu ajar dia. Akidah, ajar dia. Macam tak logik ajar budak 4 bulan akidah kan, tapi berjaya. Cubalah buat. Letak dalam stroller, tulislah. Ajarlah apa kita nak ajar. Sifat 20, apa semua tu. Kita ajar. Dia macam sponge kan, dia absorb macam ni kan, insyaAllah. Okey, panjang dah. Betul, ibu adalah madrasah. Ibu adalah sekolah. Jika kau menyiapkannya, berarti kau telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik asalnya. Jadi kalau ibu ni dah memang penuh dengan ilmu, masya-Allah, anaknya insya-Allah begitu. Tapi pastikan bolehlah nak salurkan kepada anak. Kadang-kadang cabaran tu pun besar, Jangan kita kata best lah dia tu mak dia cikgu, anak dia mesti kan, kita tak boleh kata gitu. Semua orang ada mihnah, ada ujian masing-masing nak bagi didikan. Tapi jangan sesekali kata malas lah, buat banyak kali dah tak jadi dah, tak berjaya. Jangan sesekali kita give up lah. Cuba, insya-Allah. Sebab ibu tu adalah madrasah. Sebab tu ibu, kita ambil inisiatif. Ibu-ibu ni walaupun bekerja, kena top up ilmu. Ilmu bekerja itu satu part. Ni tentang kehidupan ni, kita nak bina generasi. Kan ada ilmu, Takkan kita nak ajar ilmu kat pejabat kita, kat anak kita. Terbalik ni, hari ni kerja ni buat akaun. Cerita kat anak kita pasal akaun. Ajar ilmu yang diperlukan. Apakah yang diperlukan? Salah satu ni ilmu ni lah. Baik, sambung. Dalam pernikahan, mesti kena ada rasa saling sayang, menyayangi dan mententeramkan. Nampak muka isteri tenteram dia rasa.
Yang risaunya kalau nampak muka isteri geram je rasa. Nampak muka suami rasa geram je. Itu tak normal. Baik, kena ada cinta. Kasih sayang antara suami isteri. Serta muamalah. Muamalahnya apa? Interaksi ataupun hubungan. Komunikasi yang baik. Kerana semua ni akan diberi balasan pahala. Kita cakap baik, balasan pahala. Cakap buruk, ada juga balasannya. Maknanya apa saja kebaikan kita buat tu semua berpahala belaka. Suami tolong isteri dapat pahala, isteri buat kerja dapat pahala. Masing-masing dapat pahala. Tapi bila tak seimbangnya ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Yang highlight pada isteri kalau masak pahala besar, suami kata, masak nak pahala tak? Dia jadi tak balance. Sebenarnya didikan, ilmu itu perlu diberi serampang dua mata lah. Suami begini, isteri begini. Jangan lepaskan tanggungjawab itu kepada satu pihak sahaja. Nama pun berkongsi kan, perkongsian hidup. Bila bernikah ni maksudnya perkongsian hidup. Kita kongsi, apa-apa kita kongsi lah. Makan kita kongsi, semua. Masalah kita kongsi. Jadi kalaulah semua itu tidak boleh dikongsi, itu yang dia masalah tu. Kan? Kalau semua tadi tak boleh dikongsi, semua asing-asing. Ada orang tanya ustazah, suami kalau dia bekerja, duit gaji dia. Isteri tu bekerja, duit gaji isteri, duit gaji dia. Saja ketua keluarga. Dia faham begitu. Pasal dia mungkin knowledge dia apa semua tu kan. Dia begitu. Tu dia fahaman dia begitu. Nak cerahkan siapa nak cerahkan? Jadi duit yang isteri tadi bekerja sebab awak bekerja pun saya yang izinkan awak bekerja. Jadi duit tu automatik lah saya yang punya. Itu fahamannya, bijak kan. Jadi yang suami punya duit tadi buat apa dia akan membeli apa keperluan yang dia nak. Maksudnya dia suka jam mahal, dia akan beli. Itu keperluan dia. Duit dia untuk digunakan. Salah juga. Bukan salah juga, memang salah sangat. Sebab apa? Sebab dari Islam sebut isteri itu ditanggung, dinafkahi. Kita belajar bulan lepas kan? Dinafkahi oleh suami. Isteri itu dinafkahi, bukannya dijadikan beban. Sebab tu didikan perlu diberikan kepada para bakal suami ataupun suami-suami. Bila kamu sudah berkahwin, isteri itu adalah amanah Allah dan bukan beban. Bukan pilihan. Nak taja, tak nak taja sudah, bukan gitu. Saya nak tanggung dia, suka hati saya, tak nak sanggup pun suka hati saya lah. Sebab dia isteri saya. Tak betul. Ni yang risau berlaku dalam masyarakat. Banyak berlaku hari ni, itulah yang berlaku. Banyak. Saya kata bukan semua, tapi banyak kes. Yang sebut ni pun yang melalui ustazah, yang orang tanya pada kita kan. Jadi saya sebagai orang yang ditanya pun tak boleh juga kita macam bagi ikut pendapat sahaja. Mesti kena ikut apa yang disebut dalam kitab. Betul tak? Baik. Okey, sambung. Pernikahan kalaulah dilakukan pernikahan itu disebabkan dia takut berlakunya perzinaan. Dan juga bimbang dia tak mampu nak mengekang hawa nafsu. Jadi pernikahan ketika ini wajib. Tapi kalau tak mampu tadi kita dah baca tadi hadis Nabi, kena puasa. Baik. Menurut kesepakatan para ulama, kalau berlakunya keadaan begini, wajiblah dia bernikah. Baik. Okey. Kenapa? Kerana menikah ini adalah cara untuk memelihara diri. Jadi selama suatu kewajipan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib juga. Faham Baik. Imam Al-Muwaffiq Ibn Hazm berkata, dan barang siapa yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang jika tidak menikah, kalau dia tak menikah, dia takut terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, maka dia wajib menikah. Menurut pendapat seluruh ulama, kerana dia harus menjaga kesucian diri dan memelihara diri dari hal-hal yang terlarang. Maknanya semua lelaki ataupun wanita. Ayat ni umum lelaki ke wanita ke,
disarankan bernikah sekiranya berlaku permasalahan di atas tadi itu. Masing-masing punya hak untuk bernikah. Berhak untuk tentukan pasangan hidupnya. Ustazah pun dapat juga soalan. Tiba ada seorang hamba Allah telefon, "Ustazah, macam mana Ustazah? Saya nak bernikah. Saya adalah janda, ibu tunggal. Jadi saya ni nak bernikah, tetapi calon suami saya ni tidak disukai oleh ibu saya. Memang dia takkan restu. Macam mana nak nikah?" Kat sini kata, orang yang nak menikah tadi berhak menentukan pasangan hidupnya dan berhak memilih yang terbaik. Tapi yang terbaik tu bukan mengikut akal kita. Yang Islam kata, pilihlah wanita untuk meletakkan nutfahmu kerana sesungguhnya anak keturunan itu mengikuti orang tuanya. Ini hadis tadi. Baik, kita nak sebut bila kita nak pilih wanita, nak diletakkan benih lelaki tadi tu, wanitanya kena baik. Wanita juga berhak memilih suaminya yang nak mengeluarkan benih pada wanita tadi tu. Adakah baik dia ni? Saya nak lahirkan anak dia tu, adakah benih tadi benih baik? Dia juga berhak. Faham tak ni? Faham InsyaAllah faham. Baik. Nabi menyebut dalam hal yang demikian, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid din taribas yadak. Kata apa? Nabi sebut wanita dinikahi kerana 4 hal. Begitu juga dengan lelaki lah. Kerana kekayaannya, nasabnya, kecantikannya, agamanya. Maka pilihlah yang beragama. Yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Seperti mana lelaki, hak ini juga dimiliki oleh wanita. Lelaki diberi hak untuk memilih tadi atas 4 kriteria. Wanita pun juga diberi hak juga untuk memilih lagi atas dasar 4 kriteria. Sebab apa? Sebab seorang lelaki punya agama tadi yang baik, cerdas dan berakhlak tadi akan juga melahirkan generasi yang baik. Kan ni nak menumpang di rahim wanita kan. Benih yang diberikan tadi mesti kena benih yang baik. Kalau tanah subur, benih tak baik, hidup tak? Ni perumpamaan. Tanah subur dah, bagi benihnya kering kontang. Tak boleh juga. Tanah subur benihnya ada penyakit. Ada penyakit. Sebab tu kita dua-dua kena elok. Tanah yang subur, benih yang baik. Itu tadi kan? Wanita dan juga lelaki. Cantik kan? Islam ni cantik. Baik. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Nabi sebut apa? Jika ada seseorang yang kamu ridai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerosakan. Bila ada seseorang datang untuk bernikah, untuk melamar, lama ada yang datang tu perempuan bertanyakan lelaki, baik agamanya, maka terimalah. Oh, yang datang ini bukan supermodel, maka tak mahu terima. Kriteria tu kadang-kadang orang melihat daripada tadi tu. Ustazah pernah satu ketika dululah, masa Ustazah belajar dulu, salah seorang hamba Allah ni sebut ditanya soalan pada dia, antara isteri yang baik akhlak dengan isteri baik akhlak tapi rupa parasnya tak okey pun, so-so baik, dengan isteri yang akhlaknya tak okey tapi cantik, pilih mana? Kalau Cik Burhan pilih mana ya? Dua. Jadi ustaz ni jawab apa? Dia kata, saya pilih yang cantik. Lepas tu yang hamba Allah ni yang bertanya ni, dia tak puas hati pasal dia sama-sama lelaki. Apa pula ustaz, kita belajar dengan hadis gini-gini. Dia kata kalau
Dia kata dia nak balik rumah, nak tengok hari-hari isteri dia. Dia punya alasan nak tengok hari-hari. Akhlak tak elok, dia boleh betulkan, dia kata. Dia boleh tarbiyah. Dia kata begitu. Kalau muka macam mana nak ubah, dia kata. Saya kata, itu pendapat peribadi dia. Janganlah kita viralkan ya. Ni kita viralkan pendapat peribadi dia. Itu pendapat dia. Tapi kita ni nak berhujah, biarlah ikut apa yang Allah tetapkan. Nah, kalau akhlak baik, dia itulah yang lekat kat sini. Muka dah tua kerepot ke cantik lagi. Ya, dia punya kecantikan tu dia akan hilang pada tahap. Muda baru kahwin cantik lah gitu. Habis kalau dah lama tak gitu. Ke tu? Kan? Dia akan berubah. Maksudnya kan? Berkedut-kedut biasa. Jadi, kenapa nak pilih yang cantik kalau akhlaknya tak cantik? Begitulah. Itu perumpamaannya. Sebab tu, bila Islam dia menyuruh kita mencari yang akhlak baik, maknanya berkaitan dengan agama baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak yang mukmin, maknanya orang yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Wanita kadang-kadang ada juga yang terpesona dengan lelaki yang handsome. Dia kata kebagusan rupa paras. Kebagusan rupa. Bagus rupanya A, dia kata. Yang ni so-so je. Yang tu A. Yang ni A+. Ya? Kebangsawanannya. Bangsawan. Ada someone lah. Someone lah dia ni. Ya? Dia punya legasi dia tu keturunan bukan caleng-caleng, bukan kaleng-kaleng. Bukan caleng-caleng, kaleng-kaleng. Dan penampilannya, ini pakai smart ni. Boleh segak. Tiap hari nak panas segak muka dia ni. Bila bangun ni, segak. Mewahnya. Tapi benda ni semua sudah berlaku. Saya tak ingat pada apa tu Allah SWT. Ada dia berlaku pada zaman bila saya lupa. Tapi dia ni Allahumma salli ala Muhammad. Cerita dia beginilah. Cerita dia. Dia ini berkahwin dengan satu orang, tak ingat zaman bila. Maka satu orang suami dia, satu hari suaminya sudah berkenan dengan satu orang wanita lain, suami dia ceraikan dia. Tapi dia ni berkahwin dengan hartawan. Lepas tu hartawan ni dan dermawan, semua adalah one. Tetapi dia teringat kepada suami dia yang tak ada apa sangat tu lah. Dia more touching lah kata. Dia adalah sentimental value lah tu. Jadi dia kata aku sudah rasa dua-dua keadaannya. Orang kata aku mewah dengan apa saja aku nak semua boleh. Dengan suami lama lain tadi yang baru tadi dia tak boleh nak minta, tak boleh. Suami dia gitu-gitu je. Tapi dia teringat ada benda-benda yang melekat dekat hati dia. Pasal suami dia. Saya lupa cerita tu kat mana. Saya baca tapi tak ingat zaman bila. Tapi bawa matan cerita je lah. Sanad dia kat mana tak lupa. Jadi sebenarnya yang beri erti pada kita bukanlah harta yang menimbun, betul tak? Betul tak? Kalau harta menimbun tiap hari hati sakit, apa? Tak tenteram, kan? Ada je bendanya. Tak boleh juga. Biarlah kita ni hidup berkat. Bila berkat, insya-Allah rasa bahagia je. Pernah tengok tak orang yang kaki senyum je? Tak ada kenderaan pun dia kaki senyum. Dia seronok pasal dia masih boleh berjalan. Sebab dia fikir, ramai orang sakit terlantar tak boleh jalan. Alhamdulillah. Dan dia ada kaki untuk jalan. Ada orang kudang tak boleh jalan. Macam-macam dia fikir, Alhamdulillah, seronok. Dia menikmati dia punya kehidupan dia walaupun dia jalan kaki. Jumpa pula dengan orang yang naik basikal. Senyum kali basikal. Dia rasa seronok pasal dia ada basikal, dia tak perlu jalan kaki. Dia cepat sampai ke destinasi dia. Dia kayu. Dia rasa seronok je. Kita tengoklah orang naik motor. Naik motor lagi senyum lebar. Bawa anak 4 orang naik motor. Berpegang gitu sekali. Senyum je. Bahagia. Kenapa? Alhamdulillah motornya hanya perah saja. Jalan tayar 2 biji ni. Bawa dia sejauh-jauh tempat. Alhamdulillah.
Tak perlu dia guna kederat dia untuk kaya basikal. Dia rasa bersyukur sangat dengan apa yang dia ada. Berbanding dengan kalau dia tak ada motor. Tak apalah bawa ramai-ramai pun. Bahagia rasa. Lepas tu kita tengok pula orang naik kereta. Rasa seronok naik kereta. Wah, zaman dulu kita kancil tu best dah tu. Ya, best dah tu. Seronoknya. Boleh naik berapa orang kancil? 7 jadi tapi memang best lah. Naik 7 orang. Seronok. Dia rasa bersyukur pasal dia tak payah kena panas, tak payah kena hujan. Kita tengok pula orang pakai kereta lagi besar. Kenapa mereka masam ya? Tak senyum-senyum. Dia ada masalah yang tersendiri pula. Sebab tu kita tengoklah orang yang lebih bawah daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih atas daripada kita. Kita akan rasa macam tak cukup. Qanaah tu kena ada dalam diri. Dia rasa stres. Kita bimbang rasa stres ni. Stres sebab apa? Stres sebab dia nak kereta lagi besar. Dia nak rumah lagi besar. Semua dia nak lebih-lebih. Dia tak ada qanaah. Itu risau tu. Sebab pasal harta tadi kan. Jadi janganlah kita terdaya dengan harta, tetapi bila dah menikah nanti hidup rasa macam neraka, dia kata. Dia sebut. Ini pengarang buku ni. Dr. Ali Said Al-Ghami disebut. Jangan sebab kita pilih tadi sebab mewah, sebab harta tadi, penampilan, sebab bangsawan tadi, suami tadi tu, sebab bagusnya, handsome-nya dia, top model, tapi hidup bagaikan neraka, dia kata, yang tidak tertahan. Masya-Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi pernah menyarankan kepada salah seorang sahabiah. Sahabiah ni apa maksud dia? Sahabat wanita, sahabat perempuan pada zaman Nabi. Baik, yang masih kerabat baginda. Untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Tetapi sahabiah itu seakan-akan tidak mahu pada awalnya. Dan kita tahu sebelum sahabiah ini bernikah dengan Usamah bin Zaid, dia pernah bernikah dengan dengan suami lain lah. Tapi bila dah bercerai, ramailah orang tanya dia. Tanya. Dia dah confused. Dia jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, tolonglah. Sebab ramai yang datang minta dia. 18 ke 19 tak tahulah. Jadi Nabi pun sarankan Usamah bin Zaid. Aura kuat yang ni. Yang ni aura kuat ni. Tapi yang pastinya bukan di depan Kaabah lah yang ni. Jadi ketika Rasulullah SAW kembali mengulang saranan baginda, akhirnya sahabat tadi menerima Usamah bin Zaid menjadi suaminya. Dia pun kemudian bersyukur kepada Allah atas pernikahannya dengan Usamah, kerana selepas saja pernikahannya beberapa hari yang berlalu begitu, dia kata, aku sangat bahagia bernikah dengan Usamah. Usamah sangat baik. Usamah bin Zaid ni siapa? Anak kepada siapa? Anak kepada Zaid lah. Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi. Dia kata Ibn ni, dia kata kekasih daripada orang yang dikasihani. Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi yang Nabi sangat kasih. Kemudian lahir pula Usamah bin Zaid. Dia sangat kasih kepada Usamah. Masya Allah. Siapa isteri tadi ni yang disebut-sebut ni? Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah ada apa namanya, bacalah tentang Fatimah binti Qais ni, masya-Allah, dia sangat cantik. Usamah bin Zaid ni dia dilahirkan 7 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Fatimah binti Qais ni memang sangat cantik, masya-Allah. Baik. Tak payah elaborate lah, cerita yang tu nanti boleh baca nanti. Baik. Saya ingin menyampaikan dan menyarankan bahawa pada zaman sekarang ini adalah kata-kata penulis dan pengarang kitab ini, Dr. Ali Said Al-Ghami. Dia kata, saya ingin menyampaikan dan menyarankan bahawa pada zaman sekarang, zaman kita ni, semangat beragama semakin menipis. Kebanyakan masyarakat, banyak masyarakat yang rosak disebut. Banyak masyarakat yang rosak, bukan semualah. Ditambah semakin banyaknya sebab yang menjadikan seseorang berbuat maksiat. Maka permudahkanlah urusan pernikahan dan berilah sokongan kepada pemuda dan pemudi yang ingin bernikah. Jangan susah-susahkan. Nak nikah dengan nak makcik 22,200
RM22.22. 22 Disember. 22 Disember 2022. Sama dua-dua. Allah, Masya Allah. Jangan gitu. Makcik, janganlah kita susah-susahkan dia nak menikah. Nikah bagi mas kahwin. Yang penting kehidupan lepas nikah dia ada tak? Ada, insyaAllah dia ni boleh tanggung anak makcik ni duduk ada rumah elok apa semua. Okey, itu bagus. Bukan dikirakan majlis yang gilang gemilang, yang 5 tahun dah kahwin tak habis bayar kat kredit. Memang ada ya, yang 9 tahun. Tak percaya tak percaya tak percaya jumpa dengan orang yang tersebut. Ramai juga orang cakap ni ustazah, dia pinjam buat apa? Kredit kad dah. Jadinya 9 tahun membayar hutang. Bukan atas kerelaan dia, tapi kadang-kadang ketika itu kan macam mana kita pun tak tahu. Lepas tu ada hamba Allah ni habis saja bayar hutang. Habis bayar hutang ke tak habis lagi, cerai. Hutang kahwin tadi tak habis bayar lagi, dia cerai. Kesian kan, kita bersempati tau dengan kisah-kisah macam ini. Jadi kita masyarakat hari ni sepatutnya memberi sokongan kepada orang nak berkahwin, bukan nak memberat-beratkan lagi, susahkan dia lagi ya. Banyak ditemui bahawa sulitnya pernikahan berasal dari pihak wanita. Dia kata sebab apa? Sebab mahamnya yang tinggi. Sebab kalau kita di Malaysia, konteks kita orang Melayu ni, saya rasa bukan sebab mahar. Mahal dah ada standard dah ada standard dari setiap negeri tu. Yang paling murah Johor lah kot, tak ubah-ubah. Berapa je Burhan? RM22.50. Dia tak ubah-ubah pada dulu sampai sekarang. Tempat lain naik juga. Kalau Pantai Timur, Pantai Timur pun mahal agak lah. Pantai Timur dia tak ada hantaran, dia ada mah kahwin. RM6,000 bawa, RM6,000 dapat kat wanita tadi tu kan. Jadi sebenarnya hari ni beban ni sebab hantaran kan. Orang minta RM22,000, RM30,000, RM19,000, RM8,000. RM8,000 tak ada dah. RM8,000 tak ada. Semua 10 ke atas. Jadi itu yang membebankan. Mas kahwin murah je, selama 300 kan. Tak mahal lah makna. Ni kita kena ubah persepsi ibu-ibu. Ni anak-anak nak kahwin nanti. Sebab tu lah ibu-ibu ni kena ada iman, kena ada ilmu. Bila kita nak taruh bang mahal sikit, ya Allah, aku bukan nak jual anak aku, ya Allah. Aku nak dia hidup elok-elok. Semua bermunca pada mak ayah juga. Mak ayah demand masa kahwin, siap. Kena ingat tu, dia ada efek juga pada pernikahan tu. Jadi kita orang berilmu, insya-Allah tak buat macam tu. Yang penting kita nak capai apa syariat cakap. Jadi apa dia punya natijah dia? Pengarang kitab menyebut bahawa bila macam ni, ramailah mereka ni berhutang. Berhutang. Atau ada yang pernikahannya terbatal. Yang baru ni orang segamat tu terbatal tu sebab apa? Tak tahu Dihilangkan diri seminggu sebelum pernikahan. Tapi kita tak tahulah. Kita jangan cari aib dia lah. Tapi dia menghilangkan diri dan batal lah perkahwinan dia. Tapi bagusnya dua-dua pihak ni sangat terbuka lah. Tak ada macam gaduh-gaduh ke apa kan. Apa namanya, yang mana pulang-pulang semua. Bagus lah. Dia tak adalah kata orang bertelagah. Dah tak ada jodoh lah tu. Betul tak? Bila berlaku berhutang ni, bila nak menikah tadi tu, ada pernikahan yang terbatal pasal tak mampu. Nak sampai due date tu, dah cukup lah belum? Pihak perempuan ni, wanita ni dah minta dah. Rupanya kan dia orang minta hantaran tinggi tu sebab nak buat kenduri tadi. 22,000 bagi 12,000 dulu deposit. Nak siapkan mak andam, nak siapkan catering apa semua. Allahu Akbar. Ini kena ingat betul ni. Ibu-ibu ada ilmu kan? Kita tugas mengahwinkan anak kita, tugas kita tak? Kita ni yang kena cari duit. Bukan kita pergi minta dengan lelaki tadi nak kahwin dengan anak makcik je. Sediakan duit balai. Kemah. Makcik tak pasang 10 kemah tau. Catering kan semua. Itu bukan tanggungjawab lelaki tadi tu. Sebab tu dia balas dendam masa dia kahwin. Mak awak minta bukan-bukan dengan saya. Dulu saya ikut je kat mak awak sebab nak dapat kawat. Sekarang saya dapat dah. Kita nampak ada trend gitu juga. Ada trend yang begitu. Pasal dia geram tadi tu. Jangan mak ayah yang susahkan. Sebab dia tu nak kahwin dengan anak kita. Bukan kita suruh dia tanggung kita punya majlis kita tu. Tu kita yang nak buat macam mana tu kita. Kalau kita nak buat gila gemilang, pastikan kumpul duit. Gila gemilang juga lah. Kalau tak mampu buat sekadar yang apa yang boleh. Yang kita bebankan pihak lelaki tadi tu. Tak betul. Ni nak hapuskan juga ni.
dalam masyarakat kita ni. Benda-benda yang itu yang mengganggu tadi. Proses tadi tu. Jadi bila berlaku hutang-hutang banyak ni tadi, sama ada batalkan pernikahan ataupun dah berkahwin dia tanggung hutang yang banyak, dia stres. Masa ni lah tak harmoni rumah tangga. Kesian kan? Mak tadi nak biar dia punya majlis dia tu sebut 3 tahun. Rumah dia tu baru, rumah dia tak ada tanding, rumah dia kemah 10, lauk 7 periuk. Dia nak orang sebut yang tu. Pelik juga kan? Kita orang berilmu jangan gitu. Akhirnya mereka pun terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bercerai ke. Ada juga tak kahwin, tak dapat kahwin, ambil sempang lain. Tahu sempang lain? Menyempang lain. Pasal tak boleh nak kahwin tadi. Okay. Mahar para isteri, mahar atau mas kahwin. Para isteri dan puteri-puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mudah. Tidak lebih dari 12 gram perak. 1 gram perak berapa? Zaman sekarang punya harga. 1 gram emas tahu belaka tak? 200 kan? Perak berapa? Ikut agama. Maknanya anak-anak Nabi, puteri-puteri Nabi semua, dia punya apa? Emas kahwinnya murah aje. Tak adalah mahal. Tak pakai emas pun. Peralatan rumah tangga puteri baginda Fatimah Sayyidatun Nisa sangatlah sederhana, iaitu sehelai kain, gelas besar untuk minum dan penggilingan tepung. Fatimah bahkan tidak mempunyai pembantu. Nabi bersabda, wanita yang paling banyak mendapat berkah ialah yang paling mudah, ringan. Ini maharnya. Banyak berkah. Bila ringan mahar, sikit mahar, banyak berkah. Begitu. Kisah Fatimah yang dapat baju persalinan hari pernikahan pada syurga tu, ada cerita itu kan. So tak payah repeat lagi lah. Baik. Semua golongan masyarakat dari berbagai status sosial yang berbeza hendaknya boleh memahami dan berusaha memberikan solusi ataupun penyelesaian untuk memecahkan berbagai persoalan berkenaan dengan pernikahan dan interaksi antara lelaki dan wanita sebelum mereka menikah. Ada beberapa perkara. Tengok yang pertama, membersihkan negara Muslim dari berbagai kerosakan apapun bentuknya. Ni matlamat pernikahan ni. Nak jadikan negara kita ni bersih daripada kerosakan. Yang kedua, mari kita renung-renungkan, cakap dengan bakal pasangan tu. Kita nak buat apa? Nak apa? Nak buat apa? Revision apa? Homework apa? Ulang gaji. Sistem belajar mengajar mengikut kurikulumnya dengan memperbaiki perkara yang paling dasar, iaitu memisahkan kelas atau ruang belajar antara pelajar lelaki dan perempuan. Ini semua itu patut diambil solusi oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Menertibkan media massa untuk hanya menyiarkan kebaikan dan informasi yang benar, tidak menyiarkan berita yang buruk. Didikan kepada anak-anak. Yang keempat, dukungan dan perhatian pemerintah terhadap pernikahan dan untuk memperbanyakkan keturunan dengan beri bantuan secara materi, harta ataupun asuransi untuk warga miskin, ansuran. Jadi kalau ada negeri-negeri yang melangsungkan pernikahan secara jemaah, taja kan, kerajaan negeri taja bagi kain, sama je tu punya pengantin dia kan. Bagus sebenarnya tu. Jangan kata itu nikah bajet. Ada juga keluar pada mulut orang ni kan. Kenapa manusia ni kata tadi orang tu menikah salah. Dan nikah masuk nikah ramai-ramai kan, dia kata nikah bajet. Dia nikah biarlah. Masalah manusia hari ni kan, masalah. Kita insya-Allah tak masalah. Kita tak masalah insya-Allah. Baik. Kemudian memahamkan umat. Ini ada semua yang kita baca tadi ni, semua adalah langkah-langkah yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan ataupun negara kita lah, sebagai negara yang nak mendaulatkan Islam, insya-Allah. Memahamkan umat tentang tujuan disyariatkan pernikahan tadi tu. Jika mereka belum faham, hendaklah ada campur tangan negara untuk menetapkan peraturan disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan masyarakat tadi, taraf hidup dan tradisi mereka, serta memberikan sanksi kepada orang yang minta mahar tinggi dan berlebihan dalam walimah. Maknanya memberikan apa? Bukan. Orang yang minta mahar tinggi tadi, dia kena bagi apa? Macam satu macam satu apa namanya, tazkirah kan benda. Ilmu. Bagi ilmu dulu kat dia. Gini dalam Islam kita gini. Bagi tazkirah.
Islam sarankan macam mana, ya? Supaya kadang-kadang yang pihak yang minta tadi mungkin dia tidak ada pendedahan. Jadi kita ni kena kat situ kena ada bertimbang rasa, apa lagi? Komunikasi yang baik, ya. Barulah semuanya harmoni. Okey, kalau kata yang pihak wanita kata tak boleh lah, kami ni memang dah tetap dah anak kami gini. Okey, tak apa. Izinkan saya mengundur diri. Gitu. Kan? Dari tak mau. Tapi kita nak bawa hari ni, kita belajar ni, yang kena faham bahawa saya ada anak, nanti anak saya nanti saya tak boleh nak dahulukan harta tu. Maksudnya anak saya seolah-olah nanti kalau orang nak masuk minang anak saya nak kena gini. Jangan letakkan begitu. Sayang, kesian kat anak. Kalau tengok yang datang tu dah bagus agamanya semua, terimalah. Okey. Cukup sekadar itu. Itulah hak wanita dalam pernikahan. Hak wanita dalam pernikahan, insya-Allah. Kita jumpa pada kesempatan yang lain pula. Pada kuliah yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيه بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.